Berakhirnya puasa, bergema tapi senja, menyambut Syawal tiba. Suasana riang-riang terlihat sini sana di malam raya. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan. So while waiting for the others to tune in, I'm going to play this music. Thank you for tuning in for this special Aidilfitri FB Live, UMS alumni, live from Bristol, United Kingdom. So you can share to all your friends because I'm going to share a bit of the update on being students in overseas. Hi everyone. So it is second day of Aidilfitri. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Saya akan mulakan saya punya Facebook Live. Oh, suara background music dia memang menarik hati. Okay, I'll finish after this sound. I don't want to sing. Okay, semua boleh panggil rakan-rakan. Kita bersama sembang santai Raya Aidilfitri live daripada Bristol sekarang pukul 7 pagi daripada United Kingdom dan saya rasa pukul 2 petang di Malaysia. Okey, baiklah. Saya akan mulakan saya punya sesi Facebook Live. Saya akan gunakan sebaik mungkin penyampaian saya. Okey, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli. Once again, Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan yang berada di Malaysia. Dan pada hari ini saya perkenalkan diri saya Muhammad Al-Farid bin Abraham, okay, ataupun dikenali sebagai Farid ataupun Al-Farid atau boleh panggil Alpha. Some of my friends call me Alpha as well. So saya merupakan pelajar UMS, bekas pelajar UMS pada tahun 2015, bergraduat pada 2015 dan pada 2015 saya juga merupakan bekas presiden bagi Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2014 dan 2015. Dan setelah itu saya pun melanjutkan pelajaran untuk ke peringkat yang seterusnya. Dan untuk sesi pada hari ini saya akan lebih berfokus kepada perkongsian tentang suasana Aidilfitri di bumi Eropah, khususnya di United Kingdom, dan cuba berkongsi tentang apakah ujian dan kegembiraan yang saya alami pada ketika ini sebagai seorang pelajar di United Kingdom. Dan Alhamdulillah, saya sekarang sedang belajar di University of Bristol dan merupakan pelajar dalam bidang geologi, pengkhususan geokimia organik dan juga merupakan seorang pelajar pasca siswaza iaitu di bidang kedoktoran bersama dengan
kumpulan research yang dikenali sebagai OGU, iaitu Organic Geochemistry Unit, OGU, iaitu satu kumpulan kajian antara sekolah kimia, sekolah chemistry dan juga School of Earth Sciences, SOS. So basically, I'm integrated into two school of this OGU. Dan sedikit tentang saya punya kajian, pada ketika ini saya sedang menjalankan kajian tentang environmental changes during Cretaceous, iaitu pada skala geologi, iaitu 93 juta tahun dahulu. Kalau tepatnya 93.5 juta tahun dahulu, berdasarkan kepada sampel sedimen lautan dalam Atlantik. Dan apa yang saya cuba untuk ketengahkan adalah untuk melihat kesan jangka panjang dan juga jangka pendek terhadap biotic crisis, iaitu sama juga dengan ecology crisis ataupun krisis ekologi terhadap asal-usul kepada kehidupan manusia. So, since saya buat dalam bidang organic geochemistry, so apa yang saya lakukan adalah lebih kepada mengetahui tentang evolution of bacteria melalui sedimen, dan semua kajian saya adalah berdasarkan kepada sampel yang diperoleh daripada Integrated Ocean Drilling Program, IODP, iaitu satu badan atau integrasi antara negara-negara maju untuk mengetahui tentang sejarah asal-usul hidup manusia bermula daripada seawal 4.6 bilion. Sebab tu banyak program-program drilling yang dilakukan adalah semata-mata untuk mengetahui dan juga untuk mereka semula bagaimanakah kehidupan di bumi pada seawal bumi ini terbentuk. Dan fokus kajian saya adalah lebih kepada lautan yang tidak beroksigen. Maknanya apa akan berlaku apabila perubahan iklim ini memberi impak kepada kita punya lautan. Dan apabila lautan ini tidak beroksigen, besar kemungkinan semua hidupan boleh mati, dan sebab itu ia adalah penting untuk melihat sejauh manakah kita punya kesan terhadap perubahan iklim ataupun climate change. Sebab tu saya sebagai seorang pelajar di peringkat Dr. Falsafah, kita sangat betul-betul menekankan tentang the sustainability of our daily activities in terms of like fighting the climate change. Dan sewaktu ini saya juga tengah menjalani perintah lockdown, tapi alhamdulillah di UK sedikit perkembangan yang bertambah baik dari hari ke hari. Nanti saya akan ceritakan sedikit tentang apakah yang tengah berlaku di UK pada ketika ini untuk bersama-sama kita rakan-rakan di Malaysia menghayati apa yang saya tengah alami sekarang sebagai pelajar di luar negara. Dan di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat keluarga yang berada di Batu Sapi atau secara tepatnya di Kampung Bakau, Batu Sapi. Minta maaf sebab tidak dapat pulang ke kampung. Okay, sedih sikit, tapi tak apa. This is a very good experience for me to study overseas, also like celebrating Eid here with my friends. Dan kepada rakan-rakan yang mengenali saya, okay, selamat Hari Raya. Dan khusus juga kepada warga kerja Universiti Malaysia Sabah, UMS, yang saya rasa terutama kepada apa yang masih bekerja sewaktu raya ini, khusus kepada yang terlibat dengan essential service, penghantaran pelajar pulang ke kampung, saya cukup terharu dan bangga dengan apa bakti yang dicurahkan. And because I'm been following this update from the social media, dan yang penting kali ini mengucapkan selamat hari kepada seluruh alumni Universiti Malaysia Sabah walau di mana anda berada. Dan sebab ini adalah salah satu platform yang terbaik
yang alhamdulillah Pusat Kerjaya UMS telah berikan kepada alumni-alumni untuk stay connected, #stay connected, dan alhamdulillah saya diberikan peluang ini untuk bersama-sama untuk berkongsi tentang apa yang berlaku pada ketika ini kepada saya sebagai seorang alumni dan juga rakan-rakan yang lain. Dan it's very important for us to stay connected untuk sentiasa berhubung dengan Pusat Kerjaya dan alumni, dan bolehlah berhubung dengan kerjaya melalui Facebook iaitu Facebook Pusat Kerjaya Alumni Universiti Malaysia Sabah, untuk sama-sama kita melihat apakah perkembangan yang kita boleh bantu kepada universiti. Sebab tu saya percaya, saya yakin bahawa sebagai seorang alumni universiti, kita harus membantu semoga usaha membantu yang lain juga. Contoh dari segi aspek mendapat pekerjaan dan juga sebagainya. Sebab tu saya rasa bila kita ada satu komuniti alumni yang kuat, insya-Allah Universiti Malaysia Sabah akan bergerak ke depan. Okey, dan so itu adalah pendahuluan terhadap saya punya CL Live hari ini, iaitu pada 2 Syawal. Selamat Hari Raya pada semua, dan tidak lupa juga kepada pelajar-pelajar yang masih berada di kampus, okey, pelajar-pelajar yang masih berada di kampus yang belum lagi balik ke kampung, saya berharap anda kekal tabah. Okey, kita mengalami perkara yang sama, sebab tu kita kena kekal kuat dan juga tabah tentang perkara ini, sebab inilah yang akan mengajar kita sedikit sebanyak tentang apa kehidupan sebagai seorang pelajar yang matang di peringkat universiti. Dan selepas itu kita juga akan keluar ke komuniti untuk sama-sama kita praktikkan apa yang kita pelajari di kampus ini. Sebab tu kita kena kekal tabah, sebab raya ada setiap tahun, dan bersama-sama kita untuk menjaga kesihatan, stay safe, stay at home. Okay, so jangan sedih-sedih. Tak sedih sangat pun. Okay, so untuk hari ini saya akan mulakan saya punya perkongsian dengan sedikit sebanyak tentang ujian yang berlaku kepada diri saya dan juga di luar negara ini. Okay, saya akan bagi pengkhususan terhadap United Kingdom. So sedikit perkembangan hari ini, okay, berdasarkan data yang saya peroleh daripada NHS. Okay, NHS adalah satu badan atau macam kalau dekat Malaysia adalah Kementerian Kesihatan. So dekat UK dia panggil NHS. Okay, so pada hari ini negara dunia, okay, dunia mencatatkan, okay, sehingga 24 Mei 2020 pada 5 petang, okay, ini data terkini yang saya peroleh, okay, terdapat lebih 5.5 juta kes, okay, yang telah dicatatkan, iaitu melibatkan pandemik COVID-19. Itulah ujian yang paling besar, okay, yang menyebabkan kita berada dalam apa yang kita ada sekarang. Sebab tu raya kita berbeza, Ramadan kita pun telah berbeza, tetapi kita cuba untuk adaptasikan kita punya gaya hidup dengan istilah yang dipanggil sebagai new normal, okay, iaitu norma baharu, untuk sama-sama kita menghayati apakah hikmah di sebalik kejadian. Sebab tu setiap apa perkara yang berlaku ini terdapat hikmah yang mungkin kita ambil untuk sama-sama kita jadikan pedoman hidup. Okay, so kita ada 5.5 juta kes, dan untuk itu kita juga ada 346,000, lebih kurang 346,000 kematian akibat pandemik COVID-19 ini. Okay, iaitu sama juga dengan 6.3%, okay, daripada jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan. So daripada jumlah keseluruhan kita ada 6.3% jumlah kematian, dan alhamdulillah daripada total 100% tadi telah dicatatkan 2.2 juta telah sembuh daripada pandemik COVID-19 ini, iaitu 41% daripada jumlah tersebut. So ini bermaksud 59%, okay,
termasuk ada yang belum sembuh dan termasuk juga ada yang telah mati atau meninggal dunia. So, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah kepada keluarga atau mana-mana kenalan yang terlibat ataupun yang telah pergi akibat daripada pandemik COVID-19. Okay, sebab tu kita kena hidup ni, kita kena melihat daripada dua aspek, sama dari segi keselamatan kita dan juga simpati kita kepada keluarga mereka yang telah pergi akibat this pandemic. Okay, so itu dari segi global apa yang telah berlaku akibat COVID-19 ini. Dan COVID-19 ini juga telah memberi kesan jangka panjang dan pendek terhadap saya sebagai seorang pelajar, iaitu khususnya dari segi aspek kesihatan mental. So inilah ujian utama, okay, sebagai seorang pelajar dikala kita, alhamdulillah saya berjaya mengharungi Ramadan, selama 30 hari berpuasa 17 jam, di UK bermula 3:30 pagi sahur sampai 9 malam berbuka puasa, alhamdulillah. Dan hikmah di sebalik lockdown ini adalah kita tidak perlu mengerahkan tenaga yang banyak untuk keluar sebab kita hanya stay dalam bilik, so kita boleh beribadah, kita boleh membuat kita punya kerja harian, boleh baca buku. So itulah hikmah sebagai seorang pelajar akibat lockdown ini di luar negara. Yang kedua adalah dari aspek Aidilfitri yang baru bermula semalam. Okay, salam Aidilfitri pada semua yang baru saja menyertai Facebook Live saya Al-Farid. Okay, sekarang saya tengah bercakap daripada bilik di University of Bristol. Okay, dan kesan jangka panjang adalah kesan jangka pendek iaitu kesihatan mental kita. Okay, tetapi kena diingat sebab kesihatan mental pelajar ini bukan hanya khusus kepada pelajar tetapi juga kepada staff, iaitu tenaga pengajar di peringkat universiti. Okay, sebab mereka adalah kita boleh katakan sebagai management team yang perlu memastikan sebuah universiti itu bergerak ke hadapan. Sebab tu kita kena sentiasa berfikir daripada aspek menyeluruh. Kita gunakan approach helicopter view untuk melihat pelajar, kerisauan dia begini, staff, kerisauan dia begini. So semua kita ada kerisauan masing-masing. Sebab itu kita kena sentiasa peka dan prihatin terhadap semua daripada kita punya circle. Kita jangan hanya pentingkan diri kita, oh kita nak balik kampung. I don't care, I need to go back. I need to see my family. Tapi kena diingat, siapa yang menguruskan benda ni? Siapa yang terlibat? Sebagai contoh, bila kita balik ke kampung, kita akan contoh mengharingi roadblock. Contoh saya ambil kes untuk di Sabah. Okay? Adakah kita prihatin dan simpati terhadap pihak penguasa yang bekerja selama 8 jam untuk roadblock tersebut semata-mata untuk memastikan keselamatan seluruh penduduk di negeri Sabah itu terjamin? Sebab tu kita kena sentiasa melihat dari ruang lingkup yang luas. Okay? Kita jangan fokus hanya kepada diri kita sahaja. Okay? Dan saya juga ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang status semasa di United Kingdom, iaitu dari segi aspek pandemik COVID-19. Memang saya selalu post di Facebook peribadi saya, memang hari-hari memang mencatatkan kematian yang beratus-ratus. Yang paling tinggi saya ingat saya ada yang mencecah 900, 800 dalam masa satu hari. Dan perkara ini sebenarnya amat merisaukan. Bayangkan you duduk dalam bilik, okay? You duduk dalam bilik macam ni, and then dekat luar tu ramai yang mati, okay? 800 orang, 900 orang mati, okay? Dan perkara-perkara begini akan mendatangkan anxiety kepada para pelajar, okay? Sebab tu bagi kita dekat komuniti di University of Bristol, terutamanya warga Malaysia, memang kita selalu sentiasa saling hubung. Juga grup WhatsApp kepada pelajar-pelajar yang masih lagi tinggal di sini dan juga kepada warga-warga Malaysia, abang-abang dan kakak-kakak yang bekerja sebagai di industri di UK ni, Malaysian yang bekerja di sini, semua saling membantu. Dan inilah kepentingan kita rakyat Malaysia. I really love this one. Sebab tu bila belajar di luar negara, this is my second time belajar di luar negara, which is the first one I was in Lancaster.
And then this one is my second time, my second university, which my university, which is University of Bristol. Komuniti Malaysia memang terbaik, okay? Sebab itu kalau ada rakan-rakan yang belajar di luar negara, sebab tu kita sentiasa perlu saling berhubung. Okay, dan anda juga boleh bertanya soalan pada saya akan cuba jawab, okay? Saya akan cuba jawab soalan anda dan saya akan cuba berkongsi pandangan peribadi saya. #disclaimer, semua pendapat adalah pendapat peribadi saya, okay? Tidak mewakili mana-mana organisasi. Okay, so pada ketika ini di UK pandemik semakin berkurang dan perlu diketahui saya juga berterima kasih kepada rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai frontliner di United Kingdom. Kita ramai rakyat Malaysia yang bekerja sebagai doktor di United Kingdom. Terutamanya sebab ada rakan-rakan saya yang bekerja sebagai doktor. Sebab tu mereka juga membantu sebab isu COVID-19 adalah isu sejagat. Okay? Kita sama-sama kena membantu. Sebab tu kita ramai pelajar Malaysia dan juga rakyat Malaysia yang berkhidmat sebagai frontliner di United Kingdom. Dan semuanya saling bantu-membantu dan I'm proud of them because they are our frontliner. Sama macam dekat Malaysia kita ada hero kita, dekat sini pun kita ada rakyat Malaysia yang berkhidmat. Sebab tu kita kena juga memberi sokongan kepada mereka. Okay? Dan saya rasa anda tahu sesiapa public figure yang berkhidmat sebagai frontliner dan juga rakan-rakan mereka atau kenalan anda atau keluarga, semua memang tengah bertungkus lumus. Dan tadi pagi saya baru saja tengok satu video ni sangat menarik, iaitu yang mana mereka cuba mengetengahkan mana-mana staff atau frontliner yang telah terkorban akibat pandemik. Memang sangat menyayat hati dan message daripada keluarga mereka masing-masing memang sangat sedih, tetapi itulah yang membuatkan kita yang berada di UK dan juga di Malaysia untuk sama-sama terus kuat, okay? Sebab kita tak nak pengorbanan kita punya keluarga ataupun rakan-rakan ini akan sia-sia, okay? Sebab tu kita kena #stay at home, ikut perintah kerajaan government, okay? Dan jumlah kes positif di UK pada ketika ini adalah sebanyak lebih kurang 260,000 kes, okay, ataupun 259,559 kes yang telah dilaporkan. Ini confirmed by the lab test, okay. Dan daripada jumlah keseluruhan kita ada jumlah kematian iaitu sebanyak 36,793. So bayangkan 36,793 orang telah pun mati akibat pandemik ini di United Kingdom. Dan jumlah kes harian yang dicatatkan sehingga semalam untuk daily update adalah kes baharu sebanyak 2,409 dan jumlah kematian harian semalam yang paling rendah semenjak pandemik COVID-19 ini berlaku adalah sebanyak 118. Ini adalah fakta. Oh, saya macam ketua pengarah kesihatan pula, macam bagi saya memang saya hari-hari memang follow up Malaysia punya update dan kita pun nak tahu Malaysia macam mana sebab anxiety kita sebab kita ada keluarga dekat Malaysia. Sebab tu ramai pelajar kita dekat sini bukan saja anxiety terhadap diri sendiri tetapi anxiety terhadap keluarga mereka yang mana tahu dia punya parents adalah dalam golongan yang berisiko. Sebab tu amatlah penting untuk kita sentiasa update tentang maklumat terkini. Dan daripada jumlah tersebut, okay, saya nak communicate sebab United Kingdom, okay, sebab United Kingdom kita ada England, kita ada Northern Ireland, kita ada Scotland, kita ada Wales. So adalah 4 negara ini membentuk United Kingdom. So kematian yang paling tinggi adalah di England, okay, iaitu sebanyak 32,760 kematian, dan di Northern Ireland adalah Scotland ada yang kedua iaitu sebanyak 2,261, diikuti dengan Wales iaitu sebanyak 1,267 kematian dan Northern Ireland sebanyak 505 kematian. Dan ini adalah rekod, okey.
Dan sebagai makluman juga, antara semua kira macam county ataupun shire yang tertinggi adalah obviously London. London paling banyak kes dan banyak kematian, iaitu sebanyak 26,000. North West 24,000, South East 21,000, West Midland 16,000 dan paling rendah iaitu di tempat saya adalah antara region yang paling rendah untuk kes yang dilaporkan, iaitu sebanyak 7,524. So itu adalah region yang paling rendah. Dan saya akan terus menjawab soalan. So terima kasih kepada yang telah tune in. Okay, let me just read first. Okay, Raja Abram, this is my brother. Hello. Okay, hello. Thank you for tuning in. Okay, Razmil. Hello. Okay, hello boss. Okay, this is my team doing misi prihatin. Okay, jangan bersedih. Of course, saya tak sedih. Okay, Farid Salam Aidilfitri dari Intan Angku. Okay, my uncle Perak. Okay, Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidilfitri too daripada Razli Abdul Rahman, my cousin. Muhammad Azril as well. Selamat Hari Raya alumni UMS. Yes, he is alumni. To be honest, I just want to share he's one of the alumni of UMS yang inspired to go to UMS as well. Waktu di awal-awal dulu. Okay, dan kita ada Datuk Zuraida Atan, thank you for tuning in. Waalaikumsalam Datuk, thank you. Dan juga, yang paling penting sekali, Encik Rafi, okay, terima kasih sebab peluang diberikan pada saya untuk buat FB Live ni. Amat terharu because especially during this COVID-19 also the special Raya Aidilfitri. Okay, dan saya ingin menjawab soalan. Okay, saya nak jawab soalan pertama. Okay, soalan pertama daripada saudari atau puan, Puan Nurlina Arape, iaitu how you manage your mental health during this COVID outbreak. So basically apa yang telah saya ceritakan tadi adalah lebih kepada keadaan semasa, keadaan semasa bagaimana United Kingdom tengah menghadapi pandemik. Jadi sebagai seorang pelajar, macam mana saya menangani mental health saya. Okay, so saya mulakan dengan sedikit overview tentang universiti punya langkah. So pada 17 Mac 2020, iaitu pada 2 bulan yang lepas, universiti telah mula tangguhkan pengajian. Bila 17 Mac tu, kebanyakan pelajar-pelajar antarabangsa semua dah balik. Bukan semualah. Ramai dah ambil keputusan because their mom, their parents immediately call them, book ticket flight, go back to Malaysia. So roughly kita ada seramai 17,000 pelajar Malaysia dekat UK, if I'm not mistaken. Dan saya boleh katakan mungkin hampir 80% dah balik Malaysia. Dan kita ada lagi lebih yang masih berada di United Kingdom. Dan daripada semua ini kita ada mungkin macam 100 Malaysian yang masih fokus untuk peperiksaan akhir dan juga pelajar-pelajar tahun akhir. Iaitu di peringkat first degree. Sebab tu mereka tak balik lagi. Dan alhamdulillah saya rasa Wisma Putra, High Commission of Malaysian High Commission London dan juga Education Malaysia is doing their job. It's a very good job. Mereka membantu bagaimana untuk sentiasa look after kita punya pelajar-pelajar dekat UK ni. So thank you very much sir. So sebab tu kerajaan Malaysia memang terbaik. Kita terbaik daripada dalam negara dan juga di luar negara. Sebab tu ramai sekarang kalau video yang tengah viral menjadikan Malaysia sebagai satu negara contoh dari aspek macam mana menangani COVID-19 dan juga macam mana dari segi well-being atau hospitality pelajar kita yang dekat luar ataupun warga Malaysia yang terkandas. Sebab tu kita tengah berusaha sebaik mungkin. Dan untuk dari segi mental health untuk outbreak ni, antara perkara-perkara yang dialami oleh pelajar adalah yang pertama, key challenge. Ini adalah key challenge dia. Yang pertama adalah social disconnection from peers. Maknanya, you bayangkan kalau tak ada apa kita punya kehidupan berubah sekelip mata. Maknanya kita tak ada connectivity secara sosial. Kita basically kita duduk dalam bilik saja, tidak keluar. Semua restoran
yang lain-lain semua dah tutup, so you tak boleh keluar, lockdown. Okay, lockdown is lockdown, that is definite. Okay, so alhamdulillah kita cuba untuk berhubung melalui internet atau macam yang buat saya sekarang, stay connected. Sebab tu UMS Alumni Kejaya, Pusat Kejaya dan Alumni UMS is doing this part, stay connected. It's a very good platform untuk kita sentiasa berhubung. Okay, ini antara salah satu. Sebab tu saya selalu menyertai untuk FB Live Pusat Alumni ini untuk sama-sama update apa yang saya boleh pelajari. So inilah cara terbaik saya bagaimana untuk saya pastikan my mental health is okay. Okay, and then perkara yang kedua adalah bila kita loss of routine and also loss of routine and participation in enjoyable activity. Maknanya kita bayangkan dulu macam saya, setiap minggu kita selalu main badminton bersama rakan-rakan, tetapi sekarang tak boleh. Okay. So sebab tu kita banyak inovasi terhadap kita punya aktiviti yang kita boleh buat dalam bilik. Okay. Dan perkara-perkara begini yang banyak mengajar kita bagaimana untuk kita adapt dengan situation, which is, I can say this is a sudden adapt yang kita kena pelajari, yang kita kena beradaptasi. Okay, sebab tu everything is just about adaptation. Okay, dan yang ketiga adalah challenge yang saya hadapi adalah dari aspek anxiety. Okay, yang macam saya sebutkan tadi, anxiety terhadap keluarga yang mungkin berada jauh. Okay, terutama lagi time Syawal, Aidilfitri ini, okay, sebab tu kita kena stay connected. To be honest, memang waktu raya pertama semalam, first tu memang agak-agak sedih sebab dijadualkan saya sepatutnya balik ke Malaysia, okay, pada 17 Mei, tetapi flight telah dibatalkan, telah cancel, okay, dan bila flight telah cancel, kita redha, okay, dan kita akan cuba susun semula kita punya jadual. Dan so bagaimana saya mengharungi secara lebih detail lagi, okay, so apa yang saya buat secara harian. So pertama, saya lakukan more into analysing my data untuk my research dan juga pembacaan kepada bidang kajian saya. To be honest, there's a lot of stuff to do. You faham tu lah kan, bila you belajar, so banyak benda yang you kena buat dan you kena submit. Alhamdulillah, I got a very strong support from both of my supervisors and also my peers here. Every week kita ada meeting untuk update perkembangan dan juga timeline kita. So alhamdulillah kita sentiasa ada benda yang nak dilakukan. Okay, dan bila saya macam lain sak suaranya. Asma Kadir is here. Okay, so Asma, hello Asma, thank you for tuning in. Menangis, taklah menangis. Okay, so let's just remove this one. Alright, okay, so yang seterusnya apa yang saya lakukan untuk menangani mental health saya adalah dengan menghubungi keluarga. Okay, menghubungi keluarga saya almost like every day. I think almost every day I will like call in. Okay, dan yang kedua menghubungi rakan-rakan. Alhamdulillah sewaktu PKP April saya ada menjaga inisiatif, iaitu sebab saya merupakan YSS alumni, Yayasan Sukan Siswa Alumni. Okay, dan saya juga coordinate, okay, kita punya Facebook live, okay, macam begini, UMS alumni, tapi kita ada YSS alumni. Kita pun sebab kita nak stay connected to help like macam kita punya mental health among us. Sebab tu alhamdulillah kita berjaya buat series selama sebulan dan kita mendapat sokongan daripada semua. So thank you to Datuk Zuraida Atan for the idea and also my colleague Amirul who is helping with the execution. Okay, dan menghubungi keluarga untuk bertanya perkembangan terkini ada perantauan. Sebab tu kita pun ada rakan-rakan yang bekerja di Singapura, yang ada bekerja di Vietnam atau di mana sahaja di seluruh dunia. Sebab tu it's very important for you to call them. Okay, kalau you tak dengar khabar daripada saya tu, you call lah saya, kan? So at least saya boleh jawab, kan? Dan yang seterusnya apa yang saya lakukan untuk menangani mental health problem adalah membaca buku atau internet news. Okay,
berkenaan dengan situasi semasa. Sebab kadang-kadang bila kita baca internet news ni, contoh macam sekarang, it's very good time to read the internet news because like all the update on the COVID-19 is getting positive in terms of having the decreasing rate of the cases every day. So Alhamdulillah, dan paling penting sekali saya juga ada hiburan sikit, so kita pun main PlayStation like FIFA 20. Kalau nak main, you just call me. Kita have Netflix and also YouTube. So YouTube is very important for me because I can't access kita punya live TV live dekat Malaysia. So what I did, I just like watch from YouTube. So there's a few channels, especially our mainstream channel that updating the daily event in Malaysia. Okay, so ini adalah sedikit sebanyak tentang apa yang saya untuk menjawab soalan Nurlina tadi, iaitu how you manage your mental health during this COVID-19 outbreak. So kalau ada soalan, saya boleh menjawab. Okay, so thank you for everyone that tuning in. So let me just, Nurlina is, okay, so yes, you see this is my brother. Okay, Bapa Muhammad kirim salam. Waalaikumsalam. And then today is my sister birthday, Siti Nora Shikin. So today is her birthday, so yep, happy birthday to you. Okay, so this is just like I don't want to sing happy birthday here. I'm feel embarrassed now. Okay, so dan kepada semua, yes. So Mariani asking me like, hi Farid, don't you miss rendang and lemang? To be honest with you guys, your mission is fail in terms of like make sure that aku apa tak makan semua. So basically, I had my rendang and also lemang yesterday. Sebab Malaysian community here, semua buat rendang, lemang. Saya rasa, saya pun kadang-kadang saya tak makan lemang raya juga. Tapi semalam, memang semua ada. Alhamdulillah. So sebab tu saya rasa terubahlah sedikit kerinduan semua kan. Dan okay, soalan-soalan. Okay, this is like soalan from my brother. Okay, so biggest challenge ever during outbreak apart from mental health issue. Okay, what is your biggest challenge ever apart of mental health issues of obviously doing my PhD in terms of like meeting the deadline. Okay, and how do you cope with that? While at the same time you still have to manage the CSR from Bristol. Wow. Okay, so I'll answer this one shortly. I'm gonna share the video what way I did. Okay. So, what is your wish to your parents? Okay, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, ampun maaf dipinta, halalkan makan dan minum. Okay, sama macam yang lain. Okay, wish seorang anak kepada ibu dan bapa dia dan kepada ahli keluarga, kepada semua rakan-rakan yang berada di perantauan. Keep calling your parents. Okay, nothing to lose. Okay, just update. Soalan-soalan memang lama-lama makin menyayat hati. Alright, so can you say somewhat to your parents that are watching too? Yes, I love my parents. So basically, my father name is Haji Abraham and my name is Haji Rusni bin Muhammad Saleh. I love both of them. Okay, so I just want to share a bit about tentang sedikit sebanyak tentang kegembiraan pula. Tadi tentang ujian tadi kan. So tadi ujian dan kegembiraan pula. Sebab saya punya tajuk adalah ujian dan kegembiraan Aidilfitri di Eropah. Okay. So untuk kegembiraan, okay, yang pertama saya nak berkongsi tentang kegembiraan saya apabila saya berjaya yang pertama untuk coordinate kita punya stay connected. Sebab saya nak buat apa to make sure that I'm occupied with during this lockdown. Sebab tu saya juga buat apa program bersama alumni YSS. Okay, terima kasih pada semua alumni YSS. Okay, kerana bekerja sama yang baik. Dan yang kedua yang paling penting yang telah saya lakukan adalah untuk buat satu misi prihatin crowdfunding Infak COVID-19 2020. So kalau kamu tengok Facebook saya memang penuh dengan apa spam crowdfunding. Really sorry because I need to spam because I need to do this in terms of helping poor or the needy in Malaysia, especially in Batu Sapi. Okay, with that, I just want to share one short video because I think this is very crucial for me to share with you guys. Okay, so I hope you can see this video. So this is the video
of what I did, okay, for the past month. So I need to like keep telling people that let's help. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Al-Faridin Abraham. Alhamdulillah, sepanjang sebulan, saya dan rakan-rakan telah berjaya melaksanakan misi prihatin crowdfunding infak COVID-19 2020 bagi membantu mereka yang terkesan dengan situasi ketika ini. Sasaran misi kami adalah untuk membantu golongan yang memerlukan seperti golongan yang berpendapatan rendah iaitu B40 di Batu Sapi. Sebelum ini, mereka bekerja hanya dengan mendapat upah harian yang kecil. Namun, semua berubah sekelip mata semenjak pandemik COVID-19 melanda negara dan dunia. Mereka telah kehilangan sumber pendapatan dan bekalan makanan. Bersandarkan kepada nilai kemanusiaan, kami berusaha untuk membantu mereka dengan mengadakan misi crowdfunding ini. Alhamdulillah, dengan sokongan ramai, kami telah berjaya mengumpul sebanyak RM10,399 bagi meringankan beban seramai 260 keluarga miskin dan lebih kurang 1,300 desa rumah. Benar, Ramadan kali ini pasti berbeza dan juga raya kali ini pun akan berbeza. Kami tidak ingin mereka terus bersedih. Justru kami jemurkan bantuan ini ke dalam bentuk beg makanan yang sedikit sebanyak boleh meringankan beban mereka. Maka misi ini semata-mata untuk membantu mereka yang memerlukan. Sudah pasti setiap langkah kerja keringat peluh kami amat bermakna tak kala melihat mereka mengukir senyum. Kami bersyukur dan ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh penderma dan rakan-rakan yang terus memberi kami sokongan moral untuk melakukan perkara kebaikan. Sekian dari kami dan ide yang singkat jaga kita. Okay, so basically that's what I have done for the past month, okay? Daripada bulan April dan juga Mei, so itulah yang saya lakukan. Dan saya ingin berterima kasih kepada, saya ingin rakamkan ribuan terima kasih kepada adik saya iaitu Raj Hamid Abraham, okay, yang juga merupakan penggerak utama dan yang banyak membantu saya. So kita bagi kerja, so basically I'm the one that responsible for doing the crowdfunding. Okay, sebab awalnya idea ni muncul apabila dia sendiri nak buat inisiatif untuk membantu mereka yang memerlukan di Batu Sapi, iaitu Kampung Bakau Batu Sapi Sandakan. Dan perkara ini menyebabkan saya terpanggil yang walaupun berada jauh, tapi bila saya nampak gambar-gambar yang menyayat hati apabila mereka menerima sumbangan dan banyak yang belum mendapat bantuan makanan because of COVID-19. Sebab itu saya pun panggil, okay, why not we do this properly and then kita buat crowdfunding. So sebelum ni saya pernah bekerja dengan Yayasan Sukarelawan Siswa dan saya tahu macam mana kita punya standard operating procedure untuk kita bila kita buat kerja-kerja misi sukarelawan dan juga kemanusiaan. Sebab itu saya rasa walaupun saya bergerak atas kapasiti individu atau platform tanpa sebarang platform, okay, tapi bila kita menunjukkan jalan kerja yang betul
dan kemas dan juga transparent kepada semua kita punya penderma, insya-Allah kita akan mendapat sokongan. Sebab kita alhamdulillah dekat Malaysia kita ada trust. Kita ada trust daripada kita punya community yang betul-betul ingin sama-sama menyumbangkan. So sebab tu kita punya fungsi lebih kepada untuk memastikan kita ni cuba untuk stay connected. Okay, kita nak connecting kita punya rakyat Malaysia, especially dekat Sabah, untuk sama-sama membantu. Dan juga saya ingin rakamkan ribuan terima kasih kepada pasukan saya iaitu Razmil, Hakim, Nazri dan juga Nazrin, dan obviously kepada saya punya adik juga Firdaus Abraham, okay, yang sama-sama membantu, dan juga kepada ahli keluarga kami di kampung yang sama-sama membantu untuk melakukan siri crowdfunding ini. Dan alhamdulillah kami berjaya. Bayangkan daripada nak membantu 20, alhamdulillah kami berjaya membantu selama 545 itu dalam kita punya planning, dan kita telah berkumpul sebanyak 22,000 ringgit 99 sen. Itu adalah jumlah terkumpul daripada dana crowdfunding siri 1, siri 2 dan 3, dan juga sumbangan daripada korporat iaitu daripada agensi korporat. Terima kasih kepada Maidin sebab memberi sumbangan. Apabila saya cuba approach Maidin tentang menceritakan kepada mereka keadaan semasa di Batu Sapi, dan mereka amat terharu dan juga mengucapkan terima kasih sebab mereka terkejut yang walaupun saya berada jauh tetapi saya nak ambil inisiatif ini. It's a matter of like buat kerja dengan sebaik mungkin. Sebab tu mereka yakin, mereka percaya bila kita buat kertas kerja, bila kita call, bila kita WhatsApp, update information, this is the current situation. Sebab tu mereka pun membantu. Sebab tu saya rasa kalau rakan-rakan ingin buat benda yang sama, why not just approach any hypermarket or whatsoever agency that you want to get help from them. Dan juga saya ingin terima kasih kepada Yayasan Hasanah sebab saya pun insya-Allah akan mendapat sumbangan daripada Yayasan Hasanah untuk membuat projek bantuan makanan di Batu Sapi ini. Dan saya ingin sikit soalan. Okay, so Assalamualaikum, Tachau. Okay, sebenarnya video tadi edit tu telah diedit oleh adik saya iaitu Raja bin Abraham. So yang buat podcast, saya buat podcast, many series of podcast I have to do to sing with the audio, to sing with the situation, because we just want to thanks everyone dekat Malaysia yang bagi kita sokongan. Sebab tanpa sokongan mereka, kita takkan dapat pergi jauh. Sebab tu saya sanggup spend masa selama 2 bulan, termasuk saya rasa dah hampir 2 bulan. Sebab saya bila kita buat sesuatu, kita akan rasa keseronokan bila buat sesuatu kerja yang memang bagus seperti ini. So sebab tu bila keseronokan inilah yang menyebabkan saya pun hari-hari keep motivated to do more. To be honest, saya dah hantar banyak proposal kepada, saya rasa hampir 20 syarikat ataupun agensi korporat untuk membantu saya. Alhamdulillah. Dan saya pun tidak terlepas untuk untuk memohon kepada kita punya ahli-ahli politik, dan mereka pun banyak membantu kita. Terima kasih yang tidak terhingga kerana memberi sumbangan. Dan saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada rakan-rakan saya iaitu Asma binti Kadir, Satra Nurizman yang juga membuat benda yang sama di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. Dan benda-benda macam inilah yang kita perlu ketengahkan. Dan yang paling penting sekali, mereka adalah alumni Universiti Malaysia Sabah, UMS. Sebab tu kita sebagai alumni, kalau kita ke depan, insya-Allah kita boleh pergi jauh. Okay? And then I just want to say, okay, this is from Datuk Zuraida. Keep yourself occupied at all times. Gunakan masa semasa di Bristol United Kingdom dan menghayati suasana yang berbeza. Obviously, Datuk, thank you very much for your continuous advice and also endless support to me. And ini adalah suatu golden experience and it will be with you forever. Alhamdulillah. Sebab tu, saya ambil kesempatan ini untuk pastikan apa yang saya lakukan ini impactful, okay, sama ada untuk kebaikan diri saya dan juga manfaat kepada yang lain. Okay, so this is like siapa adik bro, my brother, okay, Rajham. So you can contact him if you want to learn. And then this morning dia dah bagi
a bit of instruction to me. I need to do next video because we need to do a video to report for the next event. Okay. Alhamdulillah. Okay, sekarang saya ingin ambil kesempatan ini untuk berkongsi tentang bagaimana saya ambil kesempatan ini untuk berkongsi tentang bagaimana untuk kita sambung belajar di luar negara. Okay, ini pun kegembiraan sebenarnya. Sebab tu saya amat bersyukur kepada, terima kasih Universiti Malaysia Sabah sebab memberikan saya peluang, okay, untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Okay, selepas menghabiskan master di Lancaster hari itu, diteruskan pula dengan University of Bristol ketika ini. Okay, terima kasih Universiti Malaysia Sabah dan juga Kementerian Pengajian Tinggi KPT di atas beasiswa yang diberikan, dan juga terima kasih kepada Yayasan Raja Saleh Sofia di atas geran pendidikan yang diberikan pada saya untuk melakukan saya punya kajian. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Saya ambil kesempatan ini sebelum kita tamatkan sesi live, sebab saya dah live 50 minit sekarang. Terima kasih. Saya harap bermanfaat. So, saya nak buat sedikit perkongsian tentang bagaimana cara untuk sambung belajar di luar negara. Pertama, sebagai pelajar, kita kena ada matlamat. Okay? So, kalau kamu nak sambung belajar, if you want to pursue study overseas, just do it. Just do it. Tak payah nak risau semua, susah nak buat tu, susah nak buat ni. No. Semua benda kita boleh atur, kita boleh strategize. Okay, yang paling penting macam biasa, kalau you ada impian, so macam saya sendiri, memang saya dulu ingat nak sambung belajar ke luar negara waktu lepas SPM, tetapi pada waktu itu ada pergolakan di Mesir, tapi saya terpaksa batalkan niat dan masuk ke Universiti Malaya untuk asasi sains dan masuk ke UMS. Tetapi pada ketika itu, waktu pada tahun 2, memang saya dah khabar kepada saya punya kawan-kawan, memang saya nak belajar ke overseas juga. Okay, by hook or by crook. Saya memang nak belajar dan kita akan usahakan bagaimana untuk kita boleh sambung belajar di luar negara. Dan perkara paling penting apabila kita buat sesuatu, apabila kita hendakkan sesuatu, kita kena sentiasa ucap. Okay? Bila kita sentiasa ucap apa yang kita nak, InsyaAllah Allah mudahkan. Sebab tu bila dulu waktu saya belajar, memang saya setiap cakap, I will go study overseas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketika ini saya belajar dekat luar negara lah. Dan so bagaimana untuk belajar di luar negara? Okay, yang pertama, kalau perkara paling penting adalah kalau dari segi financial punya, so pastikan kalau nak kita kena ada beasiswa lah, paling senang. So paling saya rasa beasiswa yang ada yang boleh dimanfaatkan adalah dari beasiswa contoh MARA. So pinjaman MARA ini pun sangat membantu kepada pelajar-pelajar yang ingin sambung pengajian. Sebab tu antara hobi saya adalah untuk mencari beasiswa. Biarpun saya dah ada beasiswa, tetapi saya suka untuk berkongsi. Kita tak tahu bila kita berkongsi kita dapat manfaat. Minta maaf tangan saya dah bergerak. Okay. Dan yang kedua adalah beasiswa JPA untuk pelajar cemerlang. Sebab tu it is very important for you to excel during your first degree. Okay. Kalau you tak excel first degree, saya tak dapat bantu. Sebab kalau you nak sambung belajar, you kena ada quality dari segi contoh your academic, second your leadership, third your involvement extracurricular activities. Okay. So benda tiga ni yang akan menjadi indikator kepada kita punya performance base yang akan dinilai oleh kita punya pemberi beasiswa. Okay? Macam you lah, bila you nak beri something, you nak tahu what is the reason, right? So, sama juga macam beasiswa. So sebab tu kita kena ada nilai ni, barulah kita boleh ke depan. Okay? So bagi pelajar yang masih belajar di universiti, do your best, buat sebaik mungkin. Peluang hanya datang sekali, jangan sia-siakan. Grab the chances. 20 to 30 years old, it's time for you to grab everything. Okay? So sebab tu kalau you tak grab everything, time flies, you are aging, kita semua akan tahun ke tahun, hari ke hari, kita akan usia akan bertambah semua. Sebab tu kita kena seize the moment. Okay, seize the years, seize the day. Itu adalah salah satu ucapan daripada saya punya Vice Chancellor. Okay, not Chancellor of University during the past convocation. Okay, seize the day. Itu yang dia beritahu pada kita semua graduan. Okay, sebab tu bila you buat sesuatu, seize the day for today, what are you doing?
plan everything. Okay, if you want to enjoy, just enjoy. If you want to study, just study. Just plan. If you fail to plan, you plan to fail. That's obvious. Okay, dan yang kedua adalah macam mana untuk anda sama belajar luar negara. For sure, you can sit for IELTS. Okay, this is like English test. This is the English efficiency test. So they need to have this indicator for you to be eligible to come here in the UK. For example. So sebab tu bila you nak belajar kat luar negara, so that's why kalau boleh you cuba untuk dapatkan qualification IELTS ni. Kalau boleh you belajar. Okay. Sebenarnya IELTS ni sama macam MUET, cumanya dari segi IELTS punya exam ni more into like international dia punya contoh dari segi exam test, macam contoh because I sat for IELTS 2 times, alhamdulillah lulus. So sebab tu bila you buat, you kena, kalau macam second time tu, kalau you boleh belajar English accent, so it's very important for you. So it's very good for you to answer the question from the panel. So yeah, just listen to, like, for example, like BBC, okay? Just listen to the podcast, okay? When you have the podcast, so you can like practice make perfect, right? So, and also like keep reading like all the English newspaper. So we have the Stars in Malaysia and also like BBC online. Now everything is good because we have all this online news. Okay, tapi kalau you suka baca Facebook, make sure benda tu beneficial lah, yang boleh menyumbang kepada benda ni. Dan sebab tu bila you sit for IELTS, sebab IELTS ni berbayar tau. Kalau you tak buat baik-baik, you rugi duit. Sebab tu bila you buat sesuatu tu yang melibatkan investment, so please invest your time wisely. Otherwise, benda ni akan membazir you punya masa dan juga membazir duit. Okay, so and then the third thing is the selection of the universities. So kalau you nak pilih university, please you carilah universiti yang baik-baik, yang ranking terbaik. Dia punya ranking, kalau sebab MARA, JPA ni biasanya dia akan target the best ranking. So bila you best ranking, ada kebaikan je. Contoh macam my university, alhamdulillah dapat masuk ke Bristol. So my research group ni antara yang terbaik lah dari segi bidang saya. So kalau macam contoh macam geology atau science dekat UK, so kita ranking nombor 4. Okay, kita ranking nombor 4, Cambridge, Oxford, Leeds and also Bristol. Kalau world kita nombor 15. So sebab tu kalau you nak cari untuk sambung PhD atau master, cari yang terbaik. And then the fifth thing, you kena cari course-course yang bagus untuk you punya credential. Sebab tu kalau you nak sambung belajar, pastikan you sambung belajar tu something that can add to your credential. Because bila you nak sambung untuk belajar nanti, at least benda-benda macam ni akan membantu you punya masa depan. One question from so nasihat Al-Farid Abraham, that's mine, kepada anak-anak muda atau mahasiswa yang masih tidak ada wawasan, tidak nampak masa depan mereka lagi. Apa patut mereka buat untuk melaburkan masa dan diri mereka untuk masa depan mereka? Okay, so yang pertama, yang masih tidak ada wawasan, benda paling penting, you kena ada wawasan. You kena set your punya goals. You kena set your punya planning. So benda yang you boleh buat adalah you set apa yang you nak jadi. Okay, apa yang you nak jadi, contoh like 20 years atau 30 years, itu adalah wawasan. So maknanya bila you ada perkara sebegini, benda tu yang akan drive. Okay, benda tu yang akan drive you punya like motivation for yourself untuk buat sebaik mungkin. Okay, contoh macam saya, alhamdulillah saya nak masuk daripada dari segi akademia. InsyaAllah, pray for me for doing good in my research and also like when I start my lectureship soon. Okay, and then dan juga there's the aspect masa dan laburkan masa dan diri mereka untuk masa depan mereka. So sebab tu untuk dari aspek begini kita kena invest. Okay, sebab tu perkara yang you kena pelajari. Kita ni ramai, saya nak cerita sikit lah. Kita ni ramai yang kadang-kadang berkira sangat. Kita berkira sangat apabila contoh, bila kita kerja, okay, kita berkira sangat nak invest on
beli data, internet data, like laptop, komputer ataupun kita punya space, kita kena jangan berkira tau, bila benda-benda macam ni yang boleh membantu kepada kita punya perkembangan career, perkembangan kita punya diri, benda ni dikategorikan sebagai keperluan kita sebenarnya. So let me just drink water. Oh, laju saya bercakap. So sebab tu bila kita buat benda ni, so saya harap semua kita pastikan kita tahu apakah matlamat akhir kita. Sebab tu bila kita invest on these certain things, benda-benda yang akan membantu kita, dan insya-Allah kita akan mendapat mendapat pulangan hasil. Okey, sebab tu bila saya mulakan saya punya apa-apa, contoh saya punya pengajian, saya tak kisah duduk dekat universiti bayar sewa yang mahal, okey. Tapi tak apa. Tapi asalkan kita tinggal dekat dengan universiti, okey. Sebab kita anggap ini sebagai investment. Sebab tu please do everything, invest on the best thing that you wanted to invest, and then benda tu akan memberi pulangan kita. So kalau boleh you work backward, so at least benda-benda macam ni lah yang akan memberikan kelebihan untuk you di masa depan. Okay, dan saya juga nak berkongsi sedikit tentang selesai tadi, saya juga nak berkongsi sedikit tentang apa yang benda yang berlaku ini, ujian kegembiraan ini akan mengajar kita. So basically, yang pertama, norma baharu ini mengajar kita tentang erti kehidupan. Alhamdulillah, mungkin hikmah saya tak balik beraya, hikmah saya berada di perantauan. Allah menyedarkan saya bahawa saya mungkin boleh membantu mereka yang memerlukan. Sebab itu antara hikmah yang besar yang saya pelajari. Okay? So, sebab tu bila erti kehidupan ini, maknanya saya, walaupun saya berada jauh, tak semestinya saya tak concern dengan people in my hometown. So Alhamdulillah di Kampung Bakau, Batu Sapi, everyone is like doing their job. Okay? So kita pun ada terpanggil untuk membantu. Lepas tu, yang kedua saya nak berkongsi sedikit tentang perkembangan apa yang akan berlaku selepas ini. So berdasarkan kepada kajian ataupun kepada pembacaan yang saya baca, so basically sekarang vaksin memang tengah compete. Kita memang nak hasilkan banyak. So antara yang leading institute adalah Jenner Institute, Oxford University. Okay, so mereka telah run 1,000 in January dan mereka plan nak run 6,000 more this end of April and also continue in May this month. Dan sebab itu mereka dapat keputusan yang positif, dan maybe at the end of the September they think this will they said okay, vaksin ini akan diedarkan. Itu yang mereka berdasarkan berita yang saya baca. Dan perkara penting tentang vaksin ini, yang pertama mereka melihat kepada keberkesanan, dan kedua keselamatan pengguna. Sebab tu Jenner Institute Oxford University ni tengah run. So basically NHS they rely on this institute untuk dari segi vaksin yang akan dihasilkan untuk pandemik COVID-19 ini. Sebab tu dia punya rate pun dah berkurang, dan Alhamdulillah saya rasa mungkin dah selepas 2 bulan, saya rasa UK sendiri pun dah boleh cope the situation. Okay, dan sebelum saya mengakhiri saya punya Facebook Live ini, okay, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton saya punya bersama-sama saya untuk Sembang Santai, okay, Facebook Live ini. Saya Muhammad Al-Farid bin Abraham, okay, alumni UMS, okay, pelajar di University of Bristol dekat Kingdom. Okay. Yang kedua, saya nak mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pusat Kerjaya dan alumni Universiti Malaysia Sabah, okay, UMS, khususnya Encik Rafi, Encik Wendy dan Cik Avila yang mengaturkan Facebook Live ini untuk saya berkongsi saya punya keadaan ketika ini. Alhamdulillah, saya masih sihat. Dan yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada pengurusan Universiti Malaysia Sabah, UMS, yang sentiasa follow up keadaan saya. Okay. Dan juga KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi, di atas sokongan berterusan kepada saya
yang kini melanjutkan pelajaran di luar negara. Yang keempat, saya ingin berterima kasih kepada Wisma Putra, okay, Malaysia High Commission London dan juga Education Malaysia Office in London, okay, dan Ireland as well. So di atas sokongan, hospitality dan juga well-being, okay, concern yang mereka cuba untuk jaga semua pelajar-pelajar Malaysia di United Kingdom. Dan perkara inilah yang sebenarnya memberikan kita semangat bahawa we are okay, okay? Kita taklah susah sangat pun, kita okay. Sebab apa-apa kita boleh contact dengan Office London, okay? Dan sebelum saya akhiri, saya ingin menjawab soalan terakhir. Apakah cita-cita saudara? Okay, you tengok. Benda ni saya rasa endgame yang paling saya rasa saya kena cuba untuk realisasikan. Okay, sebenarnya cita-cita saya ni banyak berubah. Okay, selepas SPM dulu saya ingatkan nak jadi medical doctor. Okay, tapi bila ada ubah sikit, now I'm geologist. Berubah sikit, now I'm doing lecture. So yang pertama saya rasa saya nak buat sebaik mungkin saya punya kajian pada ketika ini dan cuba untuk mempunyai saya punya research lah, maknanya sebagai seorang researcher ataupun lecturer, saya harap saya boleh ada mengetuai mana-mana institute research ke kan. Dan di akhirnya mungkin saya juga berminat dari segi aspek management, okay? Sebab benda-benda macam inilah yang banyak mengajar saya, okay, semenjak berada di UMS, okay, di peringkat kampus, di peringkat master dan juga pernah bekerja dengan Yayasan Sukarelawan Siswa, dengan KPT dan sehingga kini. So maknanya banyak benda yang kita boleh pelajari dan insyaAllah saya mungkin dan saya nak jadi organic chemist terbaik pernah ada UMS miliki. Itu cita-cita saya lah. InsyaAllah, you just pray for me. Thank you Khairul. Selamat Hari Raya semua. So once again, before I close, 1 hour, 6 minute, 57 second. So, terima kasih kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ampunkan salah dan silap saya yang terdahulu. Okay, salam kosong-kosong kepada semua rakan-rakan yang mengenali saya. Okay, for the pandemic COVID-19. Oh, what's that? Okay, so this too shall pass. Nampak burung tu bagi kejutan tadi. So I was like, pop. Alright. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.